Waalaikumsalam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung kelas kita pada malam ini untuk menyambung latihan yang ke-6. Okey, At-Tadribus Sadis di muka surat 112. Tarjimil jumal al-atiyata ila al-arabiyyah mustakhdiman al-fi'l al-mudhari'. Okey, terjemahkan ayat-ayat berikut ke dalam bahasa Arab. Mustakhdiman maknanya menggunakan, dengan menggunakan al-fi'l al-mudhari', kata kerja sedang. Okey. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar itu adalah tiga asas fi'il. Jadi untuk latihan ini kita nak guna al-fi'l al-mudhari'. Baik. Ayat yang pertama, saya belajar bahasa Arab di masjid dari pukul 8 hingga 10 pagi. 8 pagi hingga 10 pagi. Okey, jadi saya belajar. Saya belajar itu nak fi'il mudhari'. Okey, kita boleh ringkaskan dengan adrusu. Selain kataan adrusu, boleh kita guna perkataan ata'allam. Okey. Cuma perkataan ata'allamu itu dia panjang sikit. Adrusu lebih ringkas. Jadi adrusu ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mewakili saya. Okey, belajar apa tu? Belajar bahasa Arab. Jadi dia kata adrusul lughatal arabiyyah. Adrusul lughatal arabiyyata. Okey, di mana? Di masjid. Jadi kalau masjid itu tempat yang kita selalu biasa pergi, kita kenal, masukkan alif lam. Okey, fil masjidi, baca di sebab alifi. Okey. Dari pukul. Jadi kita akan buat min. Min ini salah satu daripada hurufil jar. Min ini memang nun mati asal ni. Okey. As-sa'ati. Okey, pukul 8. Dah, sebut al-thaminati. Okey, kita guna ila ya. Paling mudah guna ila. Ila sa'ati. Okey, pukul 10. Jadi sebut al-ashirati. Yang panjangnya ain. Okey, baik. Jadi min bila jumpa dengan alif lam untuk bacaan sambung, kita hidupkan dia. Ikut Arab. Arab kata bagi atas lebih ringan. Okey, jadi kalau sebelum nun, tak. Kalau sebelum nun ni, mimnya baris bawah. Jadi dia akan bersilang. Jadi baca minas sa'ati. Kalau perkataan lain, tak. Contohnya an. Ainnya bagi atas, nun mati. Bila sambung, dia akan baca anis. Gitu. Jadi baca minas sa'ati thaminati dari pukul 8. Nah, ila sa'atil ashirati sampailah hingga ada ke pukul 10 pagi sabahan. Okey. Penggunaan ila ini paling simple. Okey. Ada yang guna hatta pun boleh. Guna pasangan min dengan ila ini kita jumpa dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dia guna min ila, biasanya macam itulah ya. Dan dalam surat-surat yang Nabi
arahkan penulis surat untuk disampaikan kepada raja-raja, pembesar-pembesar negara lain pun disebut min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-Malik an-Najashi contoh. Jadi ada min, ada ila. Itu pasangan yang biasa begitu. Okey, baik. Jadi fi'il mudhari' adrusu ini terkandung dalam fi'il ini mewakili saya. Ya. Jadi al-lughata baca atas sebab subjek yang kita belajar. Kita belajar apa? Bahasa. Okey. Jadi al-lughata menjadi maf'ulun bih. Merangkap sifat al-arabiyyata menjadi merangkap mausuf. Jadi al-arabiyyata sifat. Sebab itulah mausuf dia akan ikut baris sifat. Sifat akan ikut baris mausuf. Baliklah. Okey, sorry ya. Okay. Jadi fil masjidi baca di sebab ada fi. Okey. Minas sa'ati baca ti sebab apa? Sebab min. Baca al-thaminati baca ti sebab dia ikut baris yang ni. Begitu. Sebab dia mengikut konsep sifat dan mausuf. Samalah ila sa'atil 'ashirati. Manakala sabahan tak baca sabahin, sabahun, apa sebab? Sebab perkataan ini dalam tajuk zarfu az-zaman. Kita ada belajar dulu. Ketua ada pernah dengar zarfu az-zaman, apabila tak ada alif lam, kita akan guna di hujungnya tanwin atas. Okey, baik. Yang ini sangat mudah ya. Ithnani yang kedua, kami solat tarawih. Saya eja macam sebut Arab. Kalau Melayu biasanya tarawih kan. Kami solat tarawih di surau dari pukul 9 hingga 11 malam. Lama ni. Kalau di Terengganu 10 dah siap dah. Okey, jadi nak guna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sebab arahannya fi'il mudhari'. Kalau kami solat, dia akan sebut nusalli. Pastikan ia ni ada titik ya. Sebab ada orang dia terkeliru, dia kata ustaz, kalau Quran kan ia di hujung, huruf mat ada titik, itu cara Quran. Jadi itu saya tak nak panjangkan. Jadi kalau yang biasa memang ada titik berfungsi sebagai huruf mat. Okey. Kami sembahyang tarawih. Jadi kita boleh buat paling ringkas nusalli tarawihah. Ini paling ringkas. Nusalli tarawihah. Okey. Jadi kalau kita nak buat panjang lagi boleh nusalli salatat tarawih. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Okey, kalau macam ni dia lebih ringkas, dia mahu dapat pen. Okey, nusalli tarawihah. Kita sebut tarawih itu Arab sebut tarawihah. Dia bunyi panjang sikit di sini. Waw pun panjang sikit. Begitu. Okey. Okey. Di mana di surah? Fi. Surau tak tahulah ya. Itu bahasa Melayu kita. Jadi kalau Arab ni biasanya disebut surau atau masjid juga. Jadi kalau kita nak surau dalam penggunaan kita ini, biasanya disebut al-musalla lah. Arab ada juga sebut musalla, tak ada masalah. Boleh. Nusalli tarawihah fil musalla. Kalau saya tulis macam ni, baca apa musalli? Salah. Sebab kalau tulis musalli ni maksudnya apa? Orang yang sembahyang. Musalla lam bagi atas. Okey, bila lam bagi atas di hujung ni bukan ya bertitik. Alif dalam bentuk ya tanpa titik. Yang ini namanya alif maksurah, berfungsi sebagai alif memanjangkan lam. Dibacanya fil musalla. Okey. Dari pukul berapa je? Minah. Amin. Minas sa'ati tasi'ati ila ini kena hati-hati ila sa'ati
Ta ni masih bawah sebab ila. Ila ni harfun min hurufil jar. Jadi yang ni kena baca bawah. Okey, ila sa'atil hadiyata. Okey, yang ni telah kita bincang dulu bilangan jam 11, 12 sampai 19. Kalau kita guna style macam tu, di hujungnya al-hadiyata. Okey, asyrata. Dia tak sama macam jam pukul 1 sampai pukul 10. Dia akan ikut yang depan. Okey, ila sa'atil hadiyata asyrata. Jadi tuan-tuan jangan bacalah ila sa'atil hadiyati asyrati. Orang faham makna sampai, ada sikit salah. Okey. Jadi malam dah. Malam kita boleh buat lailan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak buat satu lagi masaan pun boleh juga. Nak pilih lailan boleh, malam, masaan pun boleh. Biasa masaan ni biasa dia kata petang. Cuma kalau kita nak buat perbandingan dengan bahasa Inggeris, sabahan boleh kita kata AM. Masaan boleh kita kata PM. Tak ada masalah. Dua-dua okey. Salasah yang ketiga, Yusuf bermain bola dari pukul 5 hingga 6 petang. Okey, 5 petang, 6 petang lah. Okey, yang ni mudah je saya padam. Okey, baik. Jadi Yusuf, kalau kita ada dalam tulisan Rumi macam itulah. Yusuf, ya saya. Okey, ada soalan yang fil musalla tu. Fil musalla fi tu kan harful jar. Betul. Kalau ikutkan sepatutnya musalla barisnya, jadi dia majrur ala ya tu ke? Majrur sebab ya tu ke? Okey, soalan yang bagus. Okey. Jadi kalau kita belajar fi ni salah satu daripada huruf jar yang 8 yang basic. Huruf jar sebenarnya banyak. Katanya bila kita buka kitab-kitab yang lain, kalau tuan-tuan pernah jumpa kitab Matan Al-Ajurumiyah, dia senarai tak silap saya dalam sekitar 20. Jadi yang basicnya kena tahu 8. Salah satunya fi. Okey. Jadi kalau dia masuklah sebelum perkataan masjid. Kalau fi ni tak ada, kita akan baca apa? Al-masjidu. Bila fi ni datang sebelum, ditarik ke bawah. Kataan jar ni, maknanya apa? Tarik. Jarra yajurru. Kalau buka dalam kamus, jarra yajurru maksudnya tarik. Sebab itu dalam sejarah Islam, dalam sejarah jahiliyah, ada seorang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai dialah orang yang dikatakan dalam sejarah orang pertama yang membawa berhala dari negeri Asyam ke bumi kota Mekah. Yajurru qusbahu finnar, Nabi sebut. Balasan dia nanti dia akan dimasukkan dalam neraka. Lepas tu dia akan tarik ususnya keluar sebab dia datangkan berhala, lepas tu orang sembah, dia pun menjadi pedagang berhala lepas tu. Jadi kayalah dia dapat hasil daripada jual berhala. Jarrah maksudnya tarik. Jadi kalau bagi depan asalnya ditarik ke bawah. Okey, itu peraturannya. Baik. Jadi peraturan ni biasanya kita akan lihat kalaulah huruf akhir itu dal. Kalau huruf akhir ni dia boleh dibaca dengan tanwin. Okey, kalau sebut fil masjidi makna apa? Di masjid itu, masjid yang kita kenal. Apa kata kalau kita buang alif lam? Jadi kalau kita buang alif lam, dia bacanya fi masjidi. Okey. Di sebuah masjid, mungkin masjid yang umum. Jadi bila tak ada alif lam, kita akan baca bagi bawah 2. Jadi mana-mana perkataan yang hujungnya
boleh dibaca dengan tanwin. Ketika tanpa alif lam, dah tanwin jadi bawah. Kalau yang hujungnya boleh baca tanwin, dah. Kita ada alif lam, hujungnya menjadi tanwin bawah. Jadi bila masuk alif lam, memanglah jadi tinggal satu baris. Nah, jadi kalau dah ada alif lam, baca baris satu sahaja. Baik. Di sana ada perkataan yang pelik sikit, yang masalah. Nah, antaranya musalla. Musalla ni saya kata pelik sebab yang hujung ni dia bermasalah. Hujung ni dah mim, sa, lam. Lepas tu hujung ni bentuk ya. Okey, tapi kalau kita berhenti, kita akan baca macam mana? Musalla. Kalau berhenti. Kalau kita tak berhenti, sebut penuh, musallan. Begitu. Jadi pelik sikit. Sebab pelik, yang di hujung ini, dah, bentuk ya itu memang asalnya bertitik. Asal perkataan ini, dibacanya musallayun. Begitu, asal. Musallayun. Jadi, Arab kata kalaulah ada perkataan yang berakhir dengan ya, jadi bila disebut, mereka rasa sedikit berat. Bila mereka rasa, orang Arab lah ni mereka kata bila sebut musallayun berat bagi mereka, jadi mereka pun matikan yang. Bila matikan yang, dengan titik-titik sekali dibuang, sebagai ganti lam yang sebelumnya diberi baris atas satu lagi. Jadi ketika tanpa alif lam, dibacanya musallan. Begitu. Saya masukkan alif lam. Okey. Baca macam mana? Al-musalla. Kalau ada alif lam, bacanya al-musalla. Okey. Jadi, kalaulah saya masukkan fi dah sebelum. Saya masukkan fi sebelum. Okey. Bila masuk fi, huruf akhir yang di hujung ini, huruf akhir, asal ini dibaca macam mana? Fi musallain. Asalnya begitu. Jadi bila berat, dibuang, titik, dijadikan alif. Maka dibacalah fi musallan. Tidak berubah. Baca macam tu. Bila ada alif lam, fil musalla. Jadi asal bacaan ini ialah fil musallayi asalnya. Bila berat, Arab pun padam titik dan jadikan ini sebagai alif. Huruf mat. Namanya alif maksurah. Begitu. Memang asalnya ada baris. Sebab itu kalau kita belajar tinggi sikit nanti, bila kita i'rab perkataan ini, insya-Allah akan datang kita akan belajar i'rab yang lebih detail. Kita akan kata fi harfu jar mabniun ala al-sukun, manakala al-musalla ismun majrurun bi fi, isim kata nama yang hukumnya majrur disebabkan oleh fi. Lepas tu bi wa alamatu jarrihi, tanda hukum majrur itu ialah al-kasratu al-muqaddarah. Kasrah iaitu dari bawah yang tersirat, yang ada asalnya tapi dibuang. Jadi tuan-tuan jangan baca lah fil musallayi. Arab sudah pun meringankan sebutan ni. Okey, mudah-mudahan boleh menjawab soalan tadi. Ustaz, jadi musalla tu musalla tu mabni ala fathah lah ya. Dia tak boleh tukar lah kan? Okey. Bukan mabni. Walaupun datang huruf jar sebab dia mabni, dia tak boleh tukar kepada baris bawah. Dia dalam i'rab perkataan ini dia tidak menggunakan istilah mabni. Dia tetap boleh berubah. Cuma i'rabnya macam ni lebih majrur
Okey. B apa? B fi. Majrur. Okey. Majrur B fi. Okey. Biasanya ada ismun di sini. Ismun majrurun. Nah, adapun majrur saja pun boleh dah, tak ada masalah. Majrurun bi fi. Okey. Wa alamatu jarrihi okey. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Okey. Okey, jadi saya beri ismun senang, ismu. Okey. Jadi lengkap sikit. Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu. Okey, al-muqaddaratu. Okey, ini yang sangat penting. Okey. Kataan itu adalah kata nama yang majrur, bukan mansub, bukan marfu', bi fi dengan sebab fi yang datang sebelumnya, dan tanda hukum majrur itu ialah al-kasratu, bagi bawah. Tapi tak nampak al-muqaddaratu yang ditakdirkan. Maksudnya bagi bawah yang tersirat, yang dapat dipahami daripada bacaan asal. Okay. Ala akhirih. Jadi inilah contoh i'rab panjang bagi al-musalla. Okey, mudah-mudahan semua dapat ya. Bagi yang baru dengar, oh panjang ni. Ini kita akan jumpa akan datang insya-Allah. Okey, boleh ya. Baik. Jadi yang ketiga itu Yusuf bermain bola sepak dari pukul 5 hingga pukul 6. Ini sangat mudah. Jadi Yusuf tu kalau di Terengganu kadang-kadang disebut Yusuf. Tak tahulah Ganu. Kadang-kadang tak bunyi pun belakang tu. Jadi H. Sebutan yang betul Yusuf. Okey, bagi kataan yang pendek kebiasaannya hanya satu sahaja huruf mat. Okey. Sebab saya ada jumpa orang tulis Yusuf dia je ya waw sin waw fa. Ini terlampau jawi sangat. Jadi nama jawi pun bila melibatkan nama nabi yang telah pun maklum dia buang waw. Okey. Ketinggalan ya waw sin fa. Gitu. Dalam Quran sebut qala Yusuf li abihi ya abati inni dan sebagainya. Baik. Jadi ayat kita Yusuf bermain. Nak fi'il apa? Fi'il mudhari'. Main la'iba. Itu fi'lun madin. Mudhari' yal'abu. Kita boleh guna fi'il depan ataupun isim depan. Tak ada masalah atas kita. Nak guna fi'il dulu letak depan. Maka ayat ini namanya jumlah fi'liyah. Okey, yal'abu Yusuf. Yusuf bermain. Okey, jadi perkataan Yusuf dia bukan asal daripada Arab. Jadi Nabi Yusuf ini sebagaimana yang kita maklum dia adalah daripada bangsa Yahudi. Jadi Nabi Allah Ibrahim ada dua isteri. Bahaya tu. Isteri pertama namanya Hajar, lahir daripada Hajar Ismail. Daripada Ismail muncullah lepas itu bangsa Arab katanya. Daripada Sarah lahirlah Ishaq. Daripada Ishaq lahirlah pula lepas itu Yaqub. Daripada Yaqub itu lahirlah Yusuf. Okey, maka di situlah lahirnya nabi-nabi, wujudnya nabi-nabi yang daripada bangsa Yahudi. Okey. Jadi nama-nama yang bukan Arab yang di hujung tak dibaca dengan tanwin. Yusufu sahaja. Yal'abu Yusufu. Dia main apa ya? Bola sepak. Okey, kuratal qadam. Kataan kurah, kadang-kadang saya tengok ada orang yang keliru. Ditaruhnya sabdu atau roh.
Kadang-kadang. Okey, ada perkataan yang ada sabdu tapi bukan kurah lah, karrah. Itu disebutnya karrah. Ini kurah. Jadi dibaca ku ya, orang bagi atas. Dengan makna bola. Al-qadam, kalau kaki kita seluruh dah, kita panggil apa? Rijlun. Daripada peha, pangkal peha itu, lutut, betis, kaki semua sekali panggil apa? Rijlun. Daripada buku lali ke bawah itu qadam. Okey, itulah anggota penting main bola kan. Jadi disebut kuratul qadam. Jadi di sini macam kurata sebab maf'ulun bih. Yal'abu fi'il, Yusufu fa'il, kurata maf'ulun bih, merangkak mudhaf, al-qadami nak mudhaf ilaih. Okey. Jadi itu kita belajar dulu setakat itu. Jadi hari ini tambah lagi lah dari pukul minas sa'ati. Nah, al-khamisati. Min sa'atil khamisati ila ila sa'ati. Okey, lepas tu jumpa dengan sin, lompat alif lam asy-syamsiyah. Ila sa'ati sadisati. Okey. Masa. Bagi kata masaan, sebelum hamzah dah ada alif, maka tak perlu kita buat lagi alif. Salah. Okey. Jadi kita abaikan alif. Bila berhenti masaan, begitu. Dalam Quran kalau berhenti dia akan baca masa'a, dua harakat. Maka terhasillah namanya ma'iwal. Ma'a. Gitu. Okey. Yal'abuni fi'il mudhari'. Okey, baik. Okey, ada soalan setakat ni untuk yang ketiga ni. Jadi kalau tuan nak guna jumlah ismiyah boleh. Ambil yal'abu, letak ni di sini. Pindahkan di sini, maka namanya jumlah ismiyah. Sebab ayat mula dengan Yusuf. Yusuf yal'abu. Kalau orang yang main itu seorang, kita mudah nak letak ke mana? Depan ke belakang. Tapi kalau yang main ni dua orang, fi'il itu kena sesuaikan. Kalau kita guna jumlah ismiyah. Okey. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Huruf-huruf tu dia tak boleh tak ada alif lam lah. Mesti letak alif lam. Kalau kita tak nak buat alif lam boleh Yang ke? mana? Huruf semua huruf pula angka-angka. Angka-angka tu kalau kita guna tak nak alif lam boleh ke tak? Macam min sa'ati saminati tak adalah kan? Memang mesti dia ada alif lam lah. Minas sa'ati saminati katakan. Tapi kita tak nak ada alif lam. Boleh ke tak boleh? Okey. Sebenarnya bila kita guna untuk jam, memang kena ada alif lam. Okey. Kalau untuk maksud ayat kita itu untuk menggunakan jam pukul berapa, mesti ada alif lam. Tapi kalau kita buat ayat lain yang tak melibatkan jam, contohnya saya main bola. Okey. Kan nak bagi tahu pukul berapa sampai pukul berapa, tidak. Saya main bola dalam tempoh 2 jam. Contoh kan? Okey. Nak bagi tahu masa, tempoh masa. Yal'abu, tahu saya al-abu. Al-abu kuratul qadam fi sa'ataini. Katalah begitu. Boleh kita abaikan alif lam dalam posisi macam ni lah. Tapi untuk jam, nak kata wajib, kita kata kebiasaan lah. Kalau kata mesti kan nampak kasar sangat. Kita kata kebiasaannya ada alif lam. Okey, syukur. Okey, afwan. Jadi kalau fi sa'atain maksudnya apa? Bukan dalam pukul 2 ni, tidak, dalam 2 jam main bola. Biasa main bola kan 45 minit dah. Pusingan pertama, second half 45 minit. Dah tak ada gol lagi seri, tambah lagi. Tambah lagi. Pada last kali penalti.
Sekali menang juga Itali. Gitulah. Baik. Kita pergi kepada as-sa'ah Kamis Sa'atul An ba. Kamis Sa'atul An ba ini kita nak bincang pukul berapa jam sekarang, tapi secara lebih detail. Kalau dulu 7 tepat. Ni nak fikir. Kalau 7 2 minit kata macam mana, 1 2 minit, nak 7.5 kata macam mana. Okey, baik. Kita pergi yang mula-mula sekali 1 2 minit. Okey, saya sebenarnya nak buat ringkas macam ni. Sebenarnya kalau kita buat lebih mudah, boleh ajar suku dulu, lepas tu ajar setengah, lepas tu ajar 40 minit, 45 minit. Itu. Lepas tu yang jam yang ketiga, pukul yang ketiga barulah masuk 1 2 minit, 3 minit. Tapi saya rasa tuan dah boleh kurang, insya-Allah cukuplah dengan 2 lesson bagi pukul berapa. Baik, 1 2 minit sebut as-sa'atul wahidatu, pukul 1. Wa daqiqatani, dan 2 minit. Okey. Jadi kita di sini kena tahu kata baru, iaitu daqiqah. Okey. Daqiqatun, maksudnya 1 minit. Kalau musanna, 2 minit, daqiqatani. Dia ni kalau dia dah mati boleh abaikanlah. Okey. Bila jamak lebih dari 2 minit, Arab guna yang masyhurnya daqaiku. Okey. Daqiqatun mufrad, daqiqatani musanna, daqaiku jamak. Bila tuan-tuan cek dalam kamus, kamu tak bagi sebenarnya musanna. Mana-mana kamu tak bagi. Baik Al-Marbawi, Oxford, baik kamus jadi, kamus Indonesia Arab Melayu, baik kamus Al-Munawwir, baik kamus apa lagi Mu'jam Al-Asasi, Mu'jam Al-Wasit, baik kamus Al-Farid, dia tak bagi. Dia cuma bagi mufrad dan jamak. Sebab ini dia berkaedah. Tamam saja alif nun di hujung mufrad, maka jadilah 2. Okey. Daqiqatun, daqiqatani, daqaiku. Cuma yang kita perhatikan dalam kamus, di hujung ini bertanwin. Tapi yang ini satu sahaja. Jadi insya-Allah ada orang tanya dulu, kenapa begitu? Kita akan belajar akan datang. Sebahagian jamak memang di hujung tak boleh baca baris tanwin. Dia baca baris satu saja. InsyaAllah akan datang. Jadi tuan-tuan tandilah dulu. Buat bintang. Jamak ini kita akan belajar pada modul-modul akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan tambahkan semangat kita untuk sampai kepada tajuk itu. Baik. 2-5 minit. Okey, yang tadi simple. Daqiqatan ni cukup sepatah saja. Okey. Tapi yang ni 2-5 minit. As-sa'atu tsaniyatu. Okey. As-sa'atu tsaniyatu kedua. Bila nak kata 2-5 minit dah. Nak tambah tu tak mesti ada wa. Okey. Wa. Okey. Khamsu. Okey. Lagi. Jadi kalau disebut 5 minit, kita kena recall balik tajuk yang pernah kita belajar, iaitu tajuk Al-Adad wal-Ma'dud. Tajuk apa? Tajuk Adad Ma'dud. Banyak kategori belajar. Mula sekali belajar apa? 1 dan 2.
Kategori kedua kena ingat balik iaitu bila kategori 3 hingga 10. Jadi bila sebut 5 minit tergolong dalam kategori yang kedua, 3 hingga 10. Jadi di situ ada peraturan yang tertentu yang telah pun kita belajar, iaitu bilangan dan adat kena datang dahulu. Dan ma'dud berikutnya. Dan ma'dud mesti pilih apa? Pilih jamak. Okey, wa khamsu daqa'iq. Mesti jamak. Dan kita ingat dulu, untuk kategori 3 hingga 10, dan mesti mengikut konsep mudhaf dan mudhafun ilaih. Begitu. Jadi yang ini dikira mudhaf, yang ini mudhafun ilaih. Mudhaf tidak masuk alif lam di awalnya, dan huruf akhir iaitu sin tak boleh baca tanwin. Okey, betul. Manakala mudhafun ilaih mesti jamak. Okey, mudhaf dia hukumnya majrur. Apa dia? Majrur. Bila sebut majrur biasanya baca baris bawah. Baik. Bila sebut majrur kita kena set. Biasanya baca baris bawah. Cuma bagi perkataan jamak yang huruf akhirnya yang inilah tak boleh dibaca dengan baris depan 2, tanwin 2. Tanwin. Tak boleh baca baris depan 2 depan tanwin. Jadi bila dia duduk pada posisi mudhafun ilaih, tak boleh tarik ke bawah. Tak boleh baca. Wa khamsu daqa'iqi, tak boleh. Lepas tu macam mana? Yang dibacanya wa khamsu daqa'iqa. Uraian terperinci akan datanglah kita belajar. Kalau tuan-tuan rasa pening lah ada, Ustaz, pening lah Ustaz. Akhirnya tak masalah. Yang penting tuan-tuan boleh buat jamak dahulu pun okey dah. Cara baca macam inilah. As-sa'atu tsaniyatu wa khamsu daqa'iq. Matilah senang. Dah. Jadi kau mati habis cerita. Bila orang tanya kita desak juga wa khamsu daqa'iq ki qaku. Kita kata akan belajar akan datang. Tapi kalau kita tahu, baca baris atas. Sebab apa? Ustaz kata gitu. Kalau yang tahu lagi, baca baris atas sebab dia sangat kuat. Tak boleh ditarik ke bawah. Apa sebab? Sebab jamak ini, huruf akhirnya tak boleh dibaca dengan tanwin. Kalau duduk pada posisi hukum majrur, dia dah jadi baris atas. Jadi dalam kita punya nota memang siap dah di baris atas. Okey. Jadi huraian terperinci akan datang ya. Yang tuan rasa pening dah. Kita kembali balik kepada kategori yang kedua, iaitu 3 hingga 10. Di sana ada huraian macam mana nak guna khamsu ke khamsatu. Okey. Sebab apa guna khamsu, tak guna khamsatu? Sebab ketika belajar kategori 3 hingga 10, kita kata adat, iaitu bilangan. Dan untuk tentukan jantina dia, mesti kita kena tahu. Tahu apa dia? Bukan tahu yang ni. Tahu mufrad bagi perkataan ini. Okey, mufradnya ialah daqiqatun. Jika mufrad, kata daqiqatun itu muannas, maka khamsu ini mesti bertentangan, berlawanan, mesti musakkar. Maka bacalah khamsu daqa'iq. Jadi kalau tuan baca, as-sa'atu tsaniyatu wa khamsatu daqa'iq, orang faham sampai maksud 25 minit. Tapi ada sikit je salah. Sebab apa salah jantina? Jadi tak apalah, mesti sikit lah. Tapi kalau sebaiknya yang nak yang tepat. Okay. Kita pergi yang ketiga, bawah tu 3.10. Pukul apa? Pukul jam pukul 3.10 minit. Macam tadilah yang as-sa'ah. Kalau pukul 3 saja mudah kan? As-sa'atu tsalitsatu. Yang ni tak ada cabaran. Yang ni ikut yang ni. Berek. Yang ni ada ta sebab ini ada ta. Berek. Nak tambah 10 minit macam biasa, ada wang. Okay. 10 minit. Ini adalah maksimum untuk kategori
3 hingga 10. Kan? Adat ma'adud 3, 10. Jadi bila sebut 10, masih lagi dalam kategori adat ma'adud 3, 10. Jadi kita guna apa? Ashru. Okey, sini jamaklah ashru daqaiq. Okey. Jadi kalau orang tanya kita, qaqiku di atas. Apa sebab? Tak tahulah dalam buku Ustaz Wan ni tulis daqaiqa. Ataupun sebut daqaiqa ni, dia mudhaf ilaih, pelik sikit kena baca bahagian atas. Jawapan yang panjang macam tadi. Okey, baik. Sebab apa guna ashru? Sebab mufrad bagi daqaiq ialah daqiqatun. Daqiqatun muannas, yang depan ni mesti muzakkar. Okey, ashru daqaiq. Ulang balik, as-sa'atu tsalitsatu wa ashru daqaiq. Okey. Jadi timbul satu soalan lagi. Soalan berkenaan dengan shin. Ustaz, shin tu baca mati ke hidup? Sebab saya tengok dalam surah Yusuf, awal-awal surah Yusuf, Nabi Yusuf dia maklumkan kepada ayah, hanya senyap-senyap. Dia kata, ayah, semalam saya mimpi pelik lah. Ada 11 buah planet, termasuklah matahari dan bulan, jadi 13. Jadi semuanya datang sembah saya, sujud. Ayah kata, jangan cerita kat orang. Ini rahsia. Okey. Jadi bila macam tu, kita tengok dalam Quran sebut, ya abati inni ra'aitu ahada ashara. Ahada ashara. Shin hidup. Pening kita. Ustaz kata shin mati. Jadi kalau kita tengok dalam ayat itu, ahada ashara. Bilangan berapa? Bilangan 11. Masa bilangan 11, bilangan 11, jadi shinnya hidup. Kalau kataan itu ain shin ra, shinnya hidup. Kalau bilangan 10, kalau kataan itu ain shin ra, shinnya mati. Apa hujah kita? Hujah kita sangat mudah. Kita kata dalam hadis pun ada sebut, dan yang paling dekat dengan kita Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Hud. Ayat yang tak silap saya, ayat yang ke-13. Okey. Ayat 13. Ayat itu cerita orang-orang kafir, musyrikin menuduh Nabi. Nabi lah yang mereka cipta Quran. Nabi pun diarah oleh Allah. Kata, wahai semua orang musyrikin, datangkanlah 10 surah yang sama macam Quran, dan panggillah penolong-penolong kamu untuk tolong kamu cipta 10 surah itu. Fa'tu bi'ashri suwar. Okey. Jadi ini makna apa? 10 surah. Perkataan ashri dalam Quran memang mati. Jadi sini tu mati. Okey. Jadi itu hujah yang paling kuat sekali sebab dekat dengan kita. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam hadis pun ada. Contohnya hadis Nabi bila Nabi menggalakkan orang berselawat kepadanya. Nabi kata, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin. Nabi sebut. Ashra salawatin. Allah akan balas selawat sebanyak 10 kali. Wa huttat anhu ashru khati'atin. Allah akan hapuskan 10 dosa kecil ni. Wa rufi'at lahu ashru darajatin. Allah akan angkat darjatnya sebanyak 10 darjat. Itu kelebihan selawat lah.
Jadi kesemua tu disebut apa? Asyra salawatin. Asyru khati'atin. Lagi asyru darajatin. Okay. Jadi itu hujah yang paling kuat. Cuma ada lah dalam kitab nahwu yang bincang perselisihan pendapat. Itu kita abaikan. Okey, baik. Berikutnya 4 suku dah. Kata macam mana? 4, 15. Jadi kalau pukul 4, as-sa'atu. Ar-rabi'atu. Okey, baca tu, ini baca tu kan? Sesat. Okey, wa. Okey, baik. Jadi kalau jam ni kita boleh bagi 4. Suku tu 15 minit. Kita boleh ringkaskan dia wa rubu'. Okey. As-sa'atu ar-rabi'atu wa rubu'. Kata pagi ke petang tambah. Tak ada masalah. Okey, jadi perkataan wa rubu' ni maknanya apa? Dan 1/4. Maksudnya 15 minit. Okey. Jadi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata ba ini kita hidupkan sebab mudah hidup. Sa'atu rabi'atu wa rubu'. Pandangan kedua kata boleh juga baca dengan dimatikan ba. Jadi dia kata, ada yang kata boleh baca juga ba ini sama ada nak baca bagi depan ataupun nak baca dengan bagi mati. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Jangan bergaduh ya. Sebab dalam Arab dia ada begitu. Contohnya umrun, ain mim dimatikan. Ada yang baca umurun. Kata umur disebut dalam Quran, mim tu hidup. Kata apa lagi? Al-Jumu'ah. Disebut yaumul Jumu'ah. Sama ada mim tu hidup, adapun mim tu dimatikan yaumul Jumu'ah. Dua-dua boleh. Cuma dalam Quran, mim itu dihidupkan. Okey. Jadi tak ada masalah. Dua-dua boleh. Baik. Jadi kalau kita nak guna ringkas, as-sa'atu rabi'atu wa rubu'. Nak berhenti wa rubu' besar. Okey. Bagi yang boleh tak kita sebut sese? Pukul 4 dan 15 minit. Dia nak sebut 15 minit. Boleh tak? Boleh? Okey. Macam ni bunyinya. Wah. Jadi kita akan guna ada ma'adud kategori yang ketiga, kategori yang keempat. Iaitu yang pertama 1 dan 2, yang kedua 3, 10, yang 3, 11 dan 12, yang keempat 13 sampai 19. Tuan-tuan boleh rujuk nota kita yang lepas. Okey, jadi kita buat as-sa'atu rabi'atu wa kita mestilah kha mim sin. Khamsa asyrata daqiqatan. Okey. Ini panjanglah sikit. Jadi kita pun kena mahir merujuk balik dalam tajuk adab ma'adud kategori yang keempat. 13 hingga 19. Okay, saya ulang. As-sa'atu rabi'atu wa khamsa asyrata daqiqatan. Pelik ni. Dan kita belajar itu, kita kata yang belakang kita akan guna apa? Mufrad. Kita akan guna mufrad. Lepas tu tanpa alif lam. Lepas tu huruf akhir dibaca dengan tanwin. Okey. Mufrad. Lepas tu tanpa alif lam, nakirah lah. Lepas tu dibaca dengan tanwin. Tanwin apa? Tanwin atas, mansub. Lepas tu jantinanya yang ni dia kena sama dengan yang ni. Jantina ni. Okey. Yang depan berbeza.
Jadi dia berjangkit sama sebelah, yang depan ni muzakkar lah. Ini muannas, ini muzakkar. Jadi kalau kita nak guna yang ni, kita kena cekak, mahir, menyusun, memilih perkataan mufrad dan juga melibatkan jantina. Kalau tuan rasa berat, ambil yang atas saja cukup. Saya sendiri pun guna yang atas. Sebab apa? Saya sendiri pun kadang-kadang bila bercakap, dah tersasul juga melibatkan jantina. Okey, biasalah ya. As-sa'atu rabi'atu wa rubu'. Khalas. Okey. Berikutnya, cuba tuan-tuan tengok muka surat 114 ke bawah dulu sekejap. Nota kita pelik. As-sa'atul khamisatu wa thuluth. Pukul 5.20. Pukul 5.20 kita kata apa? As-sa'atu al-khamisatu pukul 5 wa thuluth dan 1/3. Okey, jadi kalau jam kita ada boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Jadi satu bahagian tu 20 minit. Okey, macam ni kan? Okey. Yang ni nombor apa sini? Nombor 4 kan? Ni sini nombor 5, ni nombor 6. 7, nombor 8. Jadi ni ibaratnya 20 minit lah. Ni 20 minit lah. Ni 20 minit. Jadi 1/3 panggil apa? Thuluth. Okey. Kalau 1/4, yang ini namanya apa? Rubu'. Okey. Jadi sekarang nak apa? Nak ambil 1/3. Jadi muncullah istilah thuluth. Kalau kita biasa sebelum Ramadan ada malam apa? Malam nisfu Syaban. Nisfu tu separuh. Okey, baik. Jadi pukul 5 kata apa? As-sa'atul khamisatu. Okey, yang ni kena selesaikan. Okey. As-sa'atul khamisatu wa kan? Waktu. Dan 1/3. Bila sebut wa, kita akan tengok sebelum ni ada alif lam. Ini ada alif lam. Yang ni pun masuk ke alif lam. Biasa begitulah. Okey. Jadi kita guna yang ringkas 1/3 masuk ke alif lam. Baik. Jadi kalau tuan-tuan kata, Ustaz, boleh tak nak guna yang panjang? Dan 20 minit. Boleh, tak ada masalah. As-sa'atu al-khamisatu wa. Jadi kita pun kena buatlah. Wa 'ishruna. Salah. Betul lah ni. 20 minit. Wa 'ishruna daqiqatan. Okey. Jadi pukul 5 dan 20 minit. Okey, jadi kita kena mahir jugalah. Yang ni kategori yang ke berapa ni? Yang kelima. Yang kelima tu 20, 30, 40 sampai 90. Itu ada malu kategori yang kelima. Okey, jadi kita kena mahir di situ. Sebab apa? 20 kata apa? Ishruna, 30, salasuna, 40, arba'una, 50, khamsuna. Okey. Jadi kita ambillah daqiqah letak di belakang dalam keadaan mufrad tanpa alif lam nakirah dan yang ketiga dalam keadaan mansub. Baca baris atas. Ada alif lam baca baris atas dua lah. Okey, alhamdulillah. Berikutnya pukul berapa? Pukul 6.25. Okey, pukul berapa? Pukul 6.25. Baik. Jadi kalau pukul 6.25 kata apa? As-sa'atu sadisatu wa khamsu wa khamsun wa 'ishruna daqiqah. Yang ni kita kena rujuk balik bagi adab madu. 6.25. Jadi buat 6 dulu. As-sa'atu as-sadisatu. Okey, ini dia jadi tulisan laju dah ya. Okey. As-sa'atu as-sadisatu wa kan?
Wah, okey. Di 25 dia kata wa khamsun. Okey. Atau ada wa lagi, wa 20 lagi daqiqah. Okey. Ini kategori yang tak silap saya, kategori yang ke berapa? Yang ke-6, yang ke-7. Boleh cek balik dalam kategori Adam Madu. Okey, jadi khamsun ini muzakkar. Okey. Yang belakang ni muannas. Jadi untuk 23 sampai 29. Kalau kau ingat lagi, ya, 33 sampai 39. Sampailah 93 hingga 99. Kaedahnya macam biasa, ma'dud datang di hujung dalam keadaan mufrad tanpa alif lam dan huruf akhir dibaca dengan tanwin atas. Lepas tu kalau yang ini muannas, yang depan ini muzakkar. Yang belakang ini muannas, yang depan mesti bertentangan. Tak sama, mesti muzakkar. Kita baca wa khamsun wa 20 daqiqatan. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang pukul 7.30. Okey, 7.30 kata, ini sangat mudah. Ya. As-sa'atu sabi'atu. Okey. Pukul apa? Pukul 7.30. As-sa'atu sabi'atu. Okey, jadi setengah tu mesti ada wa ada. Wan nisfu. Okey, as-sa'atu bagi depan, yang ni pun bagi depan ikut yang ni lah. Bila kita guna dan setengah, separuh, masukkan alif lam. Jadi bila guna waw, yang ni pun ikut yang ni, sebab yang ni ikut yang ni. Begitu. Bagi orang yang nak ayat panjang, boleh? As-sa'atu, as-sabi'atu, wa, nah, dan 30 minit. Nak guna juga yang tu. Wa thalathuna. Okey. Thalathuna daqiqatan. Thalathuna masuk apa? 30. Okey. Dan 30 minit. Maka terserahlah ya. Saya sendiri pun tak nak guna yang panjang. Saya guna yang ni, lebih mudah. Okey, sebab ada yang mudah, guna yang mudah. Okey, berikutnya pukul 8. Nah, 8.35. Baik. Jadi macam tadilah. Okey. Yang tadi sebut apa? As-sa'atu ats-tsaminatu. Pukul 8. Okey. Wa khamsun. Okey. Wa thalathuna. Okey. Wa thalathuna, sini tak ada wa. Daqiqatan. Baik. Jadi di hujung ini muannas, yang depan ni muzakkar. Dia bertentangan. Sebab 35. Nah, 33 hingga 39. Jadi 35 ada kat sini. Okey. Jadi peraturannya kita mesti datangkan ma'dud di hujung, benda yang kita bilang di hujung dalam keadaan mufrad. Okey, mufrad. Lepas tu tak ada alif lam. Lepas tu apa dia? Mesti dibaca dengan baris atas, mansub. Tak ada alif lam, bacalah baris atas dulu. Jadi kalau yang ni muannas, yang depan ni muzakkar. Salatuna memang tak berubah, itu fix begitu. Tidak ada salatuna tun tak ada. Okey, begitu. Berikutnya 8.40. Okey, 8.40 macam tadi As-sa'atu atha 8.40. Okey, yang ni 8.40. Kita ada dua cara. Cara pertama, kita kena genapkan dulu jadi 9. Okey. Jadi kalau kita nak guna yang cara yang mudah, kita genapkan dulu jadi 9.
as-sa'atu tasi'atu. Pukul berapa ni? Pukul 9. Tapi nak pukul 8 dah. Okey. Lepas tu illa. Illa ni makna apa? Talak. Pukul 9 talak. Semua datang kelas bahasa Arab. Hari Selasa malam kecuali ada seorang tak hadir. Dia ada urusan. Jadi illa Muhammadan. Illa Mahmudan. Gitulah ya. Jadi talak seorang. Jadi as-sa'atu tasi'atu illa talak 1/3. Illa thuluthan. 1/3 ni mewakili 20 bini dah. Jadi tinggallah 8/40. Okey, maka jadilah dia 8/40. Illa thuluthan. Okey. Jadi pelajaran kita semakin hari semakin mencabar. Tapi tuan-tuan, kita masih lagi muda. Ya, sebab banyak lagi tajuk-tajuk lain yang semakin mencabar kita insya-Allah dan semakin menarik. Jadi kalau kita kata mencabar ini memang takut orang nampak susah. Yang semakin unik, yang semakin menarik, yang perlu kita kuasai. Sebab bila kita baca Quran kadang-kadang banyak persoalan yang timbul, kenapa baca bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Sebab apa? Di buku ayat mana nunya tak ada. Jadi kita pun nak tahu jawapannya. Jadi tak cukup dengan modul yang kedua ini. Tak cukup. Jadi banyak lagi modul yang kita akan lalui insya-Allah. Baik. Jadi yang berikutnya 9:45. Jadi kalau 9:45 kita akan genapkan dulu jadi 10. Ini cara mudah. Jadi kalau ke-10 apa? Al-ashiratu. As-sa'atul ashiratu. Okey. Lepas tu talaklah. Talak 15 minit illa rubu'an. Ini cara yang paling ringkas talak. Bila sebut illa makna apa? Talak. Okey. Kalau sebelum ni kita guna wa bagi atas, maksudnya campurkan. Jadi bila 10 talak suku, jadilah 9:45. Okey. Boleh ya? Jadi jam sekarang apa? Berapa sekarang? Pukul 10:20. Jam kita semua sekarang. Pukul 10:20. Jadi kalau kita sebut dalam Arab kata macam mana ni? 10:20. Kita kata as-sa'atu 10:20 sekarang. As-sa'atul ashiratu wa. Bila dia belum melepasi separuh, kita akan guna wa. As-sa'atul ashiratu wa apa ni? 1/3 lah daripada 60 minit. Wa thuluth. Okey. As-sa'atul ashiratu wa thuluthu masa'an. PM. Ataupun lailan. Ikutlah, tak ada masalah. Guna betul. Okey. As-sa'atul ashiratu wa thuluthu masa'an. Okey, baik. Berikutnya pukul 10:50. Pukul berapa? Pukul 10:50. Kata macam mana? Jadi 10:50 dia dah lebih daripada separuh dan sangat hampir kepada pukul 11. Jadi kita genapkan dulu jadi pukul apa? Pukul 11. Okey. Jadi kalau kita genapkan dulu, kita kata macam mana? As-sa'atu. Okey. Al-hadiyata asyara. As-sa'atul hadiyata asyrata. Ni semua ni pukul apa ni? Pukul 11.
Okay, saya bagi tahu ni cara yang pertama lah. Okey. As-sa'atul hadiyata asyrata pukul 11. Illa talaq. Okay, talaq. Talaq pukul apa? Talaq berapa? Talaq 10 minit. Illa cuba asyra illa asyra daqaiq. Okey. Jadi bila kita nak dulu, lepas tu kita pun buang. Pukul 11 talak 10 minit. Jadi pukul 10.50. Ini lebih ringkas daripada pukul 10.50. Okey. Jadi as-sa'atul hadiyata asyrata illa 10 daqaiq. Kalau tuan nak buat juga pukul 10.50 yang biasa, as-sa'atul ashiratu wa khamsuna daqiqatan. Mungkin bagi orang dia nak guna yang ni, nak guna illa boleh. Mungkin mereka rasa kalau guna yang biasa lagi mudah pun boleh, tak ada masalah, terserah. Okey, sebab saya nak tunjuk ini kepelbagaian cara. Okey, last kali pukul 11.55. Nah, pukul 11.55. Jadi dia pun hampir dah pukul 12. Dia akan buat as-sa'atu tsaniyata asyrata. Jadi semuanya pukul ni pukul 12. As-sa'atu tsaniyata asyrata illa talaq. Berapa minit? 5 daqaiq. Illa 5 daqaiq. Okay, baik. Jadi begitulah. Okey. Pelajaran kita malam ini pelajaran yang terakhir. Tapi latihan belum siap lagi. Okey. Jadi itulah dia ada belajar jam. Nah, ada sedikit cabaran. Tapi semuanya bila kita buat latihan insya-Allah lebih mudah. Jadi tuan-tuan tengok jam lama-lama, dah cuba try sendiri. Lepas tu kurang jelas, dia buka nota balik, insya-Allah lama-lama boleh. Tapi dengan syarat boleh cuba bercakap. Kalau tanya jam apa dah? Dia pun cuba. As-sa'atu tsaniyata asyrata illa 5 daqaiq. Lama-lama laju, insya-Allah. Perlu kepada latihan. Okey, jadi yang ni as-sa'atu tsaniyata asyrata. Saya ulang sikit. Yang ni memang tak baca, dah ikut baris depan. Sebab bilangan 11, 12 sampai 19, hujung kedua-duanya mesti sama. Okey, tidak berubah. Lepas tu, illa 5 daqaiq, yang ini pula, dah, dia mengikut kategori bilangan 3 hingga 10. 5 daqaiq. Dah sebab apa macam 5? InsyaAllah kita akan belajar akan datang satu tajuk lain dalam nahwu, iaitu tajuk Al-Munada. Al-Munada pula dah. Silap. Tajuk illa. Tajuk illa semua datang kecuali. Nak baca macam mana? Nak baca illa Muhammadan ke sahaja? Nak baca Muhammadun? Tak. Muhammadin. InsyaAllah kita akan belajar dalam tajuk illa. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti dulu hari ni. Dah, jadi tuan-tuan buatlah latihan yang berbaki. Latihan yang ke-7 dan yang ke-8. Nanti kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Dan insya-Allah dalam masa yang sama, sehari 2 nanti saya akan postkan satu latihan. Di samping latihan berbaki ini, saya akan postkan sedikit latihan yang merangkumi sebahagian daripada tajuk yang telah pun kita belajar. Sebab ujian tu macam berat latihan. InsyaAllah boleh bantu tuan-tuan. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Kita sudahi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu warudhu ilaina 'inda hayatina ilaihi
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي مرضى المسلمين، اشفي مرضى المسلمين، اشفي مرضى المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kata. semua. Syukran Ustaz. عفواً ولله Syukran Ustaz. عفواً. Puan. Syukran Ustaz. Sama-sama.